Hmm, Surah Al-Mu'minun ayat 39 yang akan kita baca sampai ke ayat 50. Sama ada tengok Quran ataupun tengok di TV ni pun besar juga nampak, boleh nampak tu tak? Jadi kita pergi, kita baca itu. Itu ayat yang ke 39 sampai ke 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahir Rahmanir Rahim. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب انصرني بما كذبون. قال رب انصرني بما كذبون. قال أما قليل ليصبحن نادمين. قال أما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. فبعدا للقوم الظالمين. فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه. تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه. فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. فبعدا لقوم لا يؤمنون. فبعدا للقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. وقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. فكذبوهما فكانوا من
من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. Okay, ayat 39 terjemahannya Qala rabbin surni bima kadzabun. Qala berkatalah Rasul. Gapo Rasul kata? Rabbi Tuhanku. Unsurni tolong aku. Tolong apa dia? Bima kadzabun dengan apa yang mereka dustakan aku. Siapa dia Nabi? Nabi Hud. Ini cerita Nabi Hud, salah seorang daripada 25 Rasul yang disebut dalam Quran ialah Nabi Hud. Jadi kewajipan kita kena, ya kita kata wajib kita kena tahu Nabi kita 25 orang yang disebut dalam Quran ni salah seorang Nabi Hud. Kalau orang tanya kita, Nabi Hud ada ke tak ada? Kita kata ada. Walaupun kita kalau nak pilih 25 orang tu tak tubik. Bila-bila tak tubik. Tapi tak apa tak tubik pun tanggungjawab kita. Cukup dengan kita bila orang sebut Nabi Hud ada dalam Quran. Baik. Nabi Hud tadi dia berdoa, Rabbi Tuhan kami, Tuhanku dia. Unsurni tolong aku. Sini dia tulis belalah daku. Bima kadzabun kerana mereka telah mendustakan seruanku. Ini tak ada orang nak buat lah. Royak orang panggil macam-macam huraian, macam-macam dalil, macam-macam kebenaran. Tak dengar. Ini bakit lauk. Mendusta ni maknanya dia kata tak betul. Buat mari orang panggil royak gajah rimah, tak berdegih. Inilah nasib para rasul. Nabi kita Nabi Muhammad, umat yang terbesar di pada mahsyar seksa. Semua nabi-nabi akan duduk di depan barisan masing-masing. Rasul-rasul duduk baris, dia duduk di depan. Belakang dia umat dia. Jadi umat Nabi Muhammad bila Nabi paling belakang Allah ramanya juta-juta, berbilion. Dalam ramai-ramai Nabi Rasul ada tak ada seorang habuk. Nasib Rasul. Walaupun bukan Rasul ni seramai mana 313 orang. Hak dari Quran tu 25-nya. Dalam 313 orang tu kita tak tahu Rasul mana, tapi dia ceritakan bahawa ada Rasul tu dia paling belakang tak ada seorang habuk. Ingat tak cerita Nabi Nuh dulu? 18 orang. Hak tu dia ada dalam tafsir kita dulu. Hak naik muat kapal. Hak tafsir naik kapal tu dia tafsir tu ajaran Nabi Nuh, sebab Nabi Nuh buat syarat. Siapa dia nak naik kapal kena berimeh dengan aku. Siapa anak dia sendiri pun tak si naik sebab dia tak si tunduk ke ayah dia, mati tenggelam kan. Jadi berapa orang Nabi Nuh? 18 orang. Pada dia muat belakang dengan melati semua 18 orang. Daripada 18 orang itu pula berkembang jadi ni ramah hak kapi pula. Padahal Nabi Nuh dia pilih dah tu. Dak dalam ramai-ramai tu 18 orang tu hak berimeh belakang. Tapi anak cucu hak berimeh ni pula jadi kapi habis pula sepuluh. Jadi lagu itulah. Jadi termasuklah dalam ramai-ramai nabinya Nabi Hud. Nabi Hud dia mengadu ke Tuhan, tolong aku bapa. Tak cakap royak, dia kata orang pakat tak situ. Jadi atas pengajaran ni lah,
Orang-orang yang memikul tugas Nabi, dia disebut sebagai orang yang ada ilmu pengetahuan, al-ulama. Dia kena faham benda gini, sebab kalau bila dia nak pikul tanggungjawab sebagai warasatul anbiya, yang bawa saka kerja-kerja Nabi, dia kena berdepan dengan orang tak dengar dia royak. Jangan mudah kecil hati. Tugas kita royak. Soal terbuka pintu hati, nak terima tak si terima kebenaran yang kita royak tu bukan kerja kita. Siapa dia jom megang anak kunci hatinya? Tuhan lah muqallibal qulub. Tuhan lah yang ada kuasa untuk membalik-balikkan hati. Itu faham situ duduk dah. Kita tengok huraiannya. Kemudian apabila Nabi Hud alaihissalam berputus asa daripada membuat kaumnya beriman, sebagai manusia dia adalah perasaan putus asa, putus angin. Orang kata yang kita kata putus angin. Sedangkan Tuhan punya amalan dah, la tai'asu min rahmatillah, jangan putus asa daripada rahmat aku. Kita putus asa tu benda yang orang panggil sifat ya Tuhan tak siwi putus asa. Bila kita buat benda betul, kalau tak berjaya dia kena tumbang juga. Syaratnya benda betul lah, jangan duk tumbang benda-benda yang tak betul. Kita pegang kemah keming, usaha juga sehingga berjaya. Kalau tak berjaya, kita duduk di atas kebenaran, kita boleh pahala. Baik, jadi sebagai manusia biasa, sebab Nabi ni dia serupa kita je, cuma dia ada wahyu je. Nabi sendiri, Nabi Muhammad, dia sebut ana basyarun mislukum, aku ni manusia serupamu juga. Bila sebut sifat kata manusia, ada perasaan nak marah, ada perasaan letih, ada perasaan tawar hati, ada perasaan putus angin, dah mengatuk, puasa cemuh. Jadi semua sifat-sifat yang ada pada diri manusia, Nabi kita kata aku pun serupamu juga. Ana basyarun mislukum, aku ni jenis manusia serupamu juga. Cuma aku ni diwahyukan oleh Allah. Kerana ada wahyu lah sikit sebanyak, boleh pimpin aku ni, menyebab aku ni tidak berganjak daripada apa yang amanah Tuhan beri atas bahu aku. Jadi sebagai Nabi, sebagai manusia biasa, Nabi kita Nabi Muhammad pun dia royak dia ni sebagai manusia biasa. Apatah lagi dengan Nabi Hud, dia pun rasa putus asa. Pasal apa putus asa? Putus asa bukan kerana dia cari dunia tak boleh, tak. Benda yang dia nak dunia tak. Dia menjalankan amanah Tuhan. Risalah hak Tuhan letak atas bahu dia tu untuk royak ke kaum dia supaya beriman, dia berasa putus angin. Maka bila dia putus angin, bersegeralah dia minta pertolongan kepada Tuhannya dengan berdoa, wahai Tuhanku, tolonglah aku. Tolong apa? Mengalahkan mereka dan berikanlah balasan kepada mereka. Dia kira macam dia putus angin, dia kata balaslah Tuhan, dah tak dengar royak dah jenis bahasa kerak aku suruh kamu, jenis kerak dah aku suruh kamu, pandailah membuat Tuhan. Dia ada nabi-nabi yang dia jenis bahasa dia tidak, kalau kita tengok sepuluh memecok begini tak. Nabi Hud ni dia backing sikit. Nabi Musa tu kan, sanggup dia mengadu kata Rabbana qad ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala. Tuhan, mu telah beri Fir'aun tu dengan segala harta benda dan kekuasaan. Rabbana liyudillu an sabili, tapi dengan kuasa yang ada pada Fir'aun, dengan kekuatan yang ada pada Fir'aun, liyudillu, dia menyesatkan manusia daripada jalanmu jahat. Dia bunuh Bani Israel, dia buat nyayu ke Bani Israel. Itu sejarah perang. Oleh kerana itu Nabi Musa berdoa, Rabbana timish ala amwalim, ya Allah tolong hancur leburkan harta benda, wasyadud ala qulubihim, dan tolong koci rapat hati dia, fala yu'minu hatta yarawul azabal alim, dan koci rapat hati dia, jangan dia beriman sehingga dia bertemu dengan azab yang pedih. Tengok Nabi Musa dah keping dah, royak dah suruh beriman, jangan sembah selain daripada Allah, tapi dia tak si. Bila tak si, dia mengadu lagu tu ke Tuhan, ya Allah aku suruh kamu tolong koci hati rapat, tolong koci hati dia, pintu hati dia koci rapat-rapat, jangan dia beriman. Jadi lagu itulah juga
Nabi Hud dia kata mereka mendustakan aku terhadap apa yang aku serukan perkara yang benar. Aku royak benda betul, dia tak percaya. Sedang mereka berterusan di dalam perkara batil, dalam perkara kepalsuan. Kemudian ayat yang ke-40. Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin. Allah berfirman. Tuhan jawab balik. Dalam sedikit masa lagi mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal. Tak apa dia siapa. Tuhan pun sahut seruan dia. Tak apalah pandailah aku buat. Dah muayak-wayak dah. Keping-keping dah. Dakwah-dakwah dah. Tapi yang buat telinga tebah. Telinga kuali. Bila musyrah kat aku, Tuhan kata nanti. Pandailah aku buat. Sikit lagi puak-puak ni akan menyesal. Menyesal di atas apa yang dia buat. Ingat tak cerita ni? Cerita siapa ni? Cerita Nabi. Kita baca tafsir ni banyak lah. Cerita Nabi-Nabi dah. Nabi Lut, Nabi Soleh, Nabi Ayub tak ada lagi. Cerita Nabi Ayub tak ada lagi ni. Cerita Nabi Sulaiman, semua rasul-rasul, Nabi-Nabi dan rasul-rasul alaihissalam tak ada kerja lain, kerja dia bawa risalah Islam, bawa perintah Tuhan. Dia akan bertemu dengan kaum dia macam-macam ragam, macam-macam pergi. Baik, bila Tuhan kata begitu, lalu doa itu diperkenankan, dimakbul, dimustajab oleh Allah dengan mengatakan bahawa orang-orang yang mendustakan engkau wahai Hud, lama laum pasti akan menyesal demon ini, menyesal di atas perbuatan mereka, dan azab kami nanti akan menimpa mereka. Kalau mari azab Allah habis lalu. Kita tengok lagu mana. Nabi Nuh kita tahu dah selerai dalam banjir. Dah. Nabi Lut balik bumi, tergelam habis di Sodom, di Jordan. Lagu mana pula berlaku kepada umat Nabi Hud? Ayat seterusnya diceritakan oleh Allah dalam ayat 41. Fa akhadhathumus sayhatu bil haqq faja'alnahum ghutha'an fabu'dan lil qaumiz zalimin. Akhirnya mereka dibinasakan oleh letusan suara yang menggemparkan bumi. Dia mari orang panggil peti, pelakak, kain derah ni sampai mati. Dengan benar lagi adil, lalu kami jadikan mereka sebagai sampah sarap. Hacu lebut jadi sampah. Manusia tak tahu lagu mana. Mudah. Kalau Nabi Nuh tu nampak juga jatuh, duduk dalam banjir tu tercongak-congak lepas tolui lemah dah. Ni dak pakai keng mari hacu lebut. Macam-macam dak. Azab Tuhan tu bila lawan Nabi, lawan Rasul. Umat Nabi Lut ingat dah dulu, dia cokeh bumi dengan kih. Melekat guna kih dia, bukan kih kita, bukan bulldozer kita ni dah. Dia sodor. Melekat sodor dengan tangan dia berkali. Kita tengok sepemata kih satu dia. Sebutin dulu dia cokeh. Dia akak tinggi dia rembah bung balik seorang balik ke apa tu? Balik roti canang. Hak bawah tu atas sodok naik, wak naik tinggi, dia disebut dalam riwayat dia tu bertepik habis penduduk Sodom tu bila mereka cokeh naik, wak naik tinggi pakai tahan wah duduk atas ni dia perbalik, hak datang pun bawah ni bung duk raih dalam tanah. Pas kelelun ni ada laut mati dia panggil di Jordan. Jadi umpama umat Nabi Hud tu hacul bul jadi sapah. Dia kata ia dihanyutkan oleh banjir, maka kebinasaanlah kesudahannya bagi kaum yang zalim. Ujung ni kita nak faham. Bapa jadi binasa, bapa yang terima ajaran daripada Allah, tak ada lain ke zalim. Zalim apa? Bukan zalim maknanya kau orang. Kita tak tahu hukum Tuhan ni, tak tahu segala perintah Tuhan dipanggil zalim. Inna syirka la zulmun azim dalam Quran. Wak nyayu kuat kena kau orang, tak bayar pitih orang, retah tanah orang, curi duit orang, semuanya zalim. Tapi tu zalim kecil. Tuhan sebut inna syirka,
Sesungguhnya syirik, tolak Tuhan, ambil Tuhan lain tu, la zulmun azim, inilah zalim yang paling besar sekali. Kita boleh belajar malam ni. Kita dengar zalim dia buat apa? Bagi tak adil. Kita kata orang tua kita zalim, buat apa? Anak lain we tanus sekepis-sekepis orang belakang. Kita tak fikir pasal tu zalim. Tu zalim kecil. Zalim yang besar ialah zalim dengan Tuhan. Bila mana tolak Tuhan, gami Tuhan lain. Dia panggil syirik. Inna syirka la zulmun azim. Inilah dia yang berlaku kepada umat Nabi Hud. Dia tolak Tuhan, maka dia zalim. Zalim saya, zalim yang paling besar. Sebab tu disebut dalam ayat tadi, fabu'dal lil qaumiz zalimin, kebinasaan, kesudahannya ialah bagi kaum yang zalim. Tu faham tu dah. Jadi kita kena faham. Zalim tu, orang tanya gapo gak zalim paling besar? Syirik. Syirik tu maknanya kita taj'alu lillahi anda. Kita jadikan Allah tu ada tanding ni. Belai-belai sembah Tuhan, pergi sembah muka lain. Sebab tu kita kena jaga. Kalau ada lah ahli ulama kita, jangan buat kerja ni syirik. Orang tua kita dulu kan, dia tidak mengaji. Ramah hadut peru hatu raya, peru persik, peru budak kering, macam-macam. Orang zaman dulu kan, dia tidak boleh nak merah lembu kopak, dia peru hatu. Jadi bila dia peru hatu ni maknanya sikit-sikit dia duduk seles, orang panggil duduk niti ke bahagian syirik. Sebab apa? Dia gantung ke hatu tu. Dia guna hatu dia tu, nak buat gotu, buat gon. Dia kena puja hatu. Orang meru hatu, bahkan orang kata dia puja dah. Petang-petang ngodik dia makan telur, orang kata. Kita bunyi pun takut dah. Orang kata kalau kita nak peru persik mudah ya. Panggil dia kata waktu ngodik pecah telur mana orang ajar, mari persik. Tapi bila dia ni merah zaman dulu kan, sikit sebanyak dia ada unsur-unsur syirik. Ramai orang tua dulu kita ambil makan ni gapo ayam sembelih ayam ketok pusu, dia percaya ada hatu tu. Kalau kat tepi pantai nelayan zaman dulu kan, dia setiap akhir tahun dia sembelih kubah bala, dia peranyuk laut pasal hatu laut, penjaga laut tu nak makan. Sebab kalau kita tak jamu dia, orang nak pergi muka ni kena nombor apa tu balik, perahu tu balik kapal. Dia percaya ni orang panggil syirik. Tapi oleh kerana kita ni dah berkembang, orang duk mengajar sana sini, kita tak dengar dah bubuh, orang panggil bubuh nasi atas hacok, getok di kubur, orang sembelih kubah bala beranyuk laut, tak ada dengar dah ni dah. Peru hatu pun tak ada dah ni. Dulu ke Allah, tepi situ, tepi sini makan datu. Lah ni tak ada dah. Kalau royak ke budak muda ni, dia pun kata gapo dia tak faham-faham orang yang makan datu dah. Kalau orang sah-sah tua ni dia boleh tengok lagu mana orang yang makan datu. Orang tak ada dah tengok orang kena makan datu. Nak kosek datu. Baik. Tapi masalah lelah ni jadi syirik lain. Ni. Syirik lelah ni dia nak minta dia cari muka lain. Dia tidak minta Tuhan suruh ud'uni yastajib lakum. Mudoa kat ud'uni astajib lakum. Mudoa lah kat aku akan mustajab. Tuhan suruh doa direct dengan dia. Dia dengar pokok hak tak lebar kelarah ni kan. Dia pergi di kubur, dia pergi minta heruh dalam kubur, tolong aku. Dia pergi minta dengan dia mati. Dia penyakit lah ni. Pasal apa jakit pokok Indonesia. Ada dah mari pak kita ni. Jadi buat kita ni jangan terpengaruh dengan muka lagu tu. Dia pergi cari, tak boleh dia kata. Kita tak boleh minta dia dengan Tuhan. Dia kata tak ada adab. Kita tak boleh, Tuhan tak terima kita ni siapa. Pandai dia pergi royak lagu tu. Menyebabkan kita berbahasa kecil. Aku tak boleh minta dengan Tuhan. Pandai minta dengan siapa. Kena pergi royak ke dia lah. Tok Wali ni orang ni. Padahal dia ada muka lain. Bila royak Tok Wali, kawan awak lagu mana? Marilah kawan tolong kira. Kalau tolong kira tu adalah samah dua lah ke dia. Itu je buahnya. Menyebabkan kita sedang ke Tuhan royak benar. Ud'uni astajib lakum. Mudoalah kat aku akan makbul. Apa mungkin cari orang lain. Jadi nak royak nyakit kita lah ni, hak jenis bahasa sembelih kubah, sembelih ayam kita pusu, hak bahasa jenis di peranyuk laut tu tak ada. Peru hatu raya tak ada dah. Dia bagi nyakit baru. Nyakit nak berdoa, dia minta dengan orang mati giruh kubur. Sebab tu lah ni pahmitah, tak boleh lepas kubur. Kubur tu kenali baru ni kan, siapa keluarga dia tak tahu masa mana. Nyepak kat mari orang di siang. Tunjuk dalam video ni duduk mengatik, duduk berapa atas kubur.
la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu kubur anbiya'ahum masjidah. Itu Nabi sebut. Tuhan laknat orang Yahudi dengan Nasrani kerana mereka ini menjadikan kubur-kubur Nabi mereka, kubur Nabi tu, masjidah, tempat buat amal ibadat. Nabi wi amalkan. Tuhan laknat orang Yahudi dengan Nasrani. Pasal apa? Ittakhadhu kubur anbiya'ihim, kerana mereka mengambil kubur, menjadikan kubur-kubur Nabi mereka masjidah, tempat buat amal ibadat, macam masjid. Kalau orang Yahudi dengan Nasrani dilaknat kerana perbuatan lagu tu, maka apa jadi pada umat aku? Kalau umat aku jadikan kubur ni, lah ni nyakit orang yang usuk, orang kuburnya hias kubur, yang bunga-bunga dengan apa, kalau tengok dia lah ni, kalau tengok dia kok yamir, tengok dalam video tu nyong buat. Sedangkan kita belajar dalam Bulughul Maram air khamih tu kan, lepas dah tu kita mengajar babul janaiz, bab menguruskan jenazah. Tidak dibenarkan meninggikan kubur lebih pada sejengkal. Haram kalau tinggi kubur lebih pada sejengkal. Sebab tu orang kita dia berbelindir pun, dia berkira tu berapa comel sebenarnya berbelindir, jadi lebih pada sejengkal. Kau kan macam rasa tidak tinggi kan? Dia tak lebih membina buat binaan. Tapi kau berlaku di Yamin bukan sekatu tinggi kubur buat masjid. Sedangkan Nabi marah benda tu. Jadi nak royaknya apa dia tu? Ini menjadi bunga-bunga nak gelak syirik. Sedangkan syirik ni la zulmun azim, kesaliman yang paling besar, yang paling dimarah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Biar kita ada beza daripada antara orang yang mengaji seperti kita ni dengan orang tak mengaji. Jangan dengar. Jadi bahasa biar kita puasa gerung. Benda syirik ni tak boleh selera. Apa yang nak kita ban cari? Dia nak berdoa, nak cari kubur, nak cari tu wali. Tuhan suruh berdoa ke dia sendiri. Benda kerja Allah kita duk meniti atas bira syirik. Biar syirik ni habis lalu. Habis. Api tu masuk neraka selama-lamanya. Itu kenapa itu dah. Kemudian Allah memberitahu bahawa apa yang dijanjikan Allah pasti ditepati. Tuhan kalau dia royak, dia buat sungguh. Iaitu Allah menimpakan azab yang berupa letusan halilintar, umat Nabi Hud tadi, yang amat dahsyat ke atas mereka yang tidak dapat melarikan diri. Azab Allah tersebut bertepatan dengan perbuatan kufur dan mendustakan Rasul. Itu je buahnya. Tak si dengar hak Rasul rakyat, lepas tu kupu pergi sembah muka lain, bukan sembah Tuhan, sehingga mereka hancur lebur dan musnah segalanya, yang tinggal hanyalah sampah sarap. Kita tak boleh bayar lagu mana umat Nabi Hud. Berkali pada ni baru kita dengar tak, kita duk dengar hak Tuhan turun bala Nabi Lut tak, Nabi Musa apa perang tenggelam ke laut tu, Nabi Nuh dah, ni Nabi Hud. Demikianlah akibat orang-orang yang zalim yang dijauhkan Allah daripada mendapat rahmat belas kasihannya. Ayat ini merupakan pengajaran bagi umat yang akan datang. Walaupun dia cerita Nabi Lut tu untuk ibrah, sebagai pengajaran kepada kita, kalau buat perangai lagu umat Nabi Hud, maka inilah sudahnya, iaitu mereka juga akan turut dibinasakan jika engkar kepada seruan Rasul mereka. Jadi seruan Rasul, ketika Rasul dah ada, ya kita lelaninya. Sebab itulah kita ajak semua pokok kita ni supaya turut Nabi betul-betul beribadat supaya Nabi. Sebab kita tengok dah orang yang engkar, dia selisih daripada Nabi. Nabi royak menggolai, kita buat menggolai. Umat dahulu telah pun dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umat-umat Nabi dulu bila berlawan dengan Rasul tak ada depan kita. Kita tak ada lah lawan betul sing, tapi kita nak suruh biar kita kalau boleh seci pun kita tidak tak silari daripada Rasul kita Nabi Muhammad. Oleh kerana tu kita mengaji hak mana Rasul buat, hak tu kita nak buat. Sehingga Nabi sebut sallu kama raaitumuni usalli, musmayanglah supaya mu tengok aku sembahyang. Kita nak tengok Nabi sembahyang, mana Nabi tak ada, tak apa. Walaupun Nabi tak ada, rekod-rekod dia
lagu mana wajah dia semaya tu duduk dalam hadis-hadis yang dia tinggal tu kan banyak macam-macam hadis dia royak start daripada takbir sampai ke wisalah ada belaka. Jadi terletak kepada kita kena mengaji. Ada masjid ni sudah pun kita baca dah kitabus solah bab-bab semaya lagu mana wajah Nabi semaya. Apa tujuannya? Kita tak si semaya kerana tu orang tua. Bapa dia mau baca gitu, orang tua aja. Bapa angkat tangan lagu tu, orang tua awak kita terima ucap gitu-gitu. Kita bimbang takut orang tua hok buat tu tak serupa dengan Nabi. Maknanya dia ambil emas, dia ambil orang tua dia. Enggak. Jadi kita apa lagu tu pula tu? Okey. Jadi sebab apa? Lawan Nabi binasa. Kemudian ayat yang ke-42. Thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin. Kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat yang lain. Lagu tu jatuh dia sesat. Bila satu umat tu tak dengar kata umat Nabi Nuh, dia mampu habis pada waktu bi orang lain pula. Benih lain. Jadi berkembang jadi umat, dia tengok dulu Tuhan. Nampak nak menyeleweng, dia peracur pula. Naik pula Nabi lain dengan umat-umat lain pula. Lama menyeleweng, sesat kupu, dia peracur pula. Berapa Nabi dah dia peracur. Tinggal Nabi kita Nabi Muhammad, oleh kerana Nabi kita akhir zaman, Tuhan tak peracur, dia peracur dengan kiamat. Kita tak boleh tengok dah. Sebagaimana Tuhan beri azab kepada umat Nabi-Nabi dulu, tak boleh tengok dalam. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad ni Nabi akhir zaman. Kalau peracur ni nak mari Nabi mana pula nak adanya? Tak. Jahat setara mana umat Nabi Muhammad atas muka bumi ni lebih jahat daripada umat Nabi dulu. Memang umat Nabi ni kita kata Tuhan tak turun bala berkali umat Nabi Muhammad ni baik daripada umat dia. Dak siapa kata? Hak mana perbuatan hak umat Nabi dulu buat belaka umat Nabi Muhammad. Hak jenis main orang jantan ni kau sama jantan, tino sama tino tak ada umat Nabi Muhammad. Belalang tak malu-malu tunjuk dalam Facebook dalam gapo. Di Pulau Pinin Cino Tino nikah orang putih Tino. Hak jantan nikah dengan jantan umat Nabi Muhammad ni walaupun tak ada dalam negara kita pun duduk luar. Jadi kerja perbuatan Nabi umat Nabi Lut tu umat Nabi Muhammad buat juga. Jadi segala hak jahat Nabi lain tu ada dalam ni umat Nabi Muhammad buat. Tapi Tuhan tidak buat supaya Nabi dulu. Tuhan tak peracur. Pasal apa? Sebab tak ada Nabi dah lepas ni. Kalau ada Nabi lain bakalnya peracur lama dah Tuhan. Jahatnya manusia atas muka bumi ni. Pasal kaedah Tuhan bila dia mati dia peracur satu umat, kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat yang lain. Mulai ayat 42 hingga 44. Tengok dia tak ada rasa dia. Menyebutkan kisah beberapa orang rasul yang lain lepas Nabi lain pula. Iaitu selepas Allah membinasakan kaum Ad, Nabi Hud tadi kaum Ad dengan panahan peti tadi, maka dibangkit pula beberapa umat yang lain seperti umat Nabi Sulaiman, kaum Samud, umat Nabi Lut, Nabi Syuaib dan lain-lain. Tu silih berganti nabi-nabi dengan umatnya masing-masing. Kemudian ayat 43, ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Sesuatu umat itu tidak dapat mendahului tempohnya yang telah ditentukan dan mereka pula tidak dapat melambatkan. Tuhan dia ada jadual dia ada. Time sekian, jam sekian, kalau dia nak waktu orang bala la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Tidak akan lewat walaupun satu saat, tidak akan cepat walaupun satu saat. Tidak ada satu umat pun yang telah dibinasakan menurut ketetapan Allah, melainkan telah ditetapkan waktu dan ketikanya. Sedikit pun tidak dapat diperlambatkan dan tidak boleh dipercepatkan. Ayat 44. Thumma arsalna rusulana tatra kullama jaa ummatan rasuluha kazzabu fa'atba'na ba'dahum ba'dha wa ja'alnahum ahadith fabu'dan liqaumin la yu'minun. Kemudian kami utuskan rasul-rasul kami silih berganti. Riwayat mati rasul tu naik waktu, dan ada kadang-kadang rasul tu dua orang serentak, macam Nabi Musa dengan Nabi Harun. Nabi Harun tu abang dia, bukan adik abang. Nabi Harun tu abang, tapi menonjol dia.
lebih Nabi Musa pada Nabi Harun. Pasal apa kita kata lebih Nabi Musa? Sebab Nabi Musa ni masuk dalam Rasul 5 orang, ulul azmi. Dia duduk nombor 3. Lepas Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Sedangkan Harun tu Rasul juga. Tapi tak masuk dalam ulul azmi. Ada kadang-kadang dia selain pada tu yang dia bangkit dua satu masanya, Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut. Kalau tidak silap dari tafsir dia kata anak saudara dia. Cuma Lut duduk negara lain, dia negara lain. Ingat tak cerita tu? Malaikat tu dia nak pergi balik bumi. Puak Nabi Lut tu, kawan Nabi Lut, dia singgah rumah Nabi Ibrahim. Itu cerita dia. Nabi Ibrahim, malaikat berupa jadi orang muda. Mari wisalah ke dia naik atas rumah dia. Nabi Ibrahim pun bila tetamu tu ada daging bakar, dia bakar daging, hola daging, suruh makan. Nak makan mana dia malaikat tak makan. Bila dia kelih tu dia tak setuh makan ni, Nabi Ibrahim pun ketakutan, takut. Ni bukan orang ni malaikat nak mai buat gawa. Takut malaikat ni. Malaikat muka dia kata dah ke tadi umat Nabi Lut dicokeh dengan jari dia terbalik. Takut Nabi Ibrahim. Tapi dia kata tak usah takut, aku mari ni bukan nak mari ajar kaummu, bukan nak ajar umatmu. Aku nak pergi di Sodom, di tempat alik sana. Siapa dia? Umat Nabi Lut. Aku nak pergi balik bumi tu. Itu dia cerita dia. Jadi nak royaknya Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim tu diutuskan satu zaman. Okey. Ulah ni perabih ni bunyi loceng ni. Dan kami jadikan perihal mereka sebagai cerita-cerita untuk iktibar. Jadi kalau kita baca cerita Nabi-Nabi, kisah Nabi-Nabi itu untuk iktibar. Apa dia iktibar? Pengajaran. Untuk kita memikir ke mana sudah aku. Pusing ke mana pun aku tak lepas dengan Tuhan. Aku kena tuju Tuhan. Ada sikit sebanyak zaman-zaman muda, zaman-zaman dulu ya kita orang panggil terlanjur buat maksiat, buat apa tu. Tuhan Maha Pengampun. Jangan putus asa. Walaupun dosa banyak setara mana pun kita dengar dari sejarah-sejarah, mudah je Tuhan ampun. Okey? Jadi cerita 99 orang bunuh orang, 100 orang bunuh orang boleh masuk syurga tu. Itu kita dengar tu cerita lagu tu. Jadi kita ni tidaklah siapa bunuh orang dah. Ada dosa sikit sebanyak, kita masih lagi menyawa, menapah. Bila kita baca begini cerita-cerita ni, kita tak boleh lari. Mana kita kena, akhir sekali kena melutut ke Tuhan. Bila lagi nak melutut ke Tuhan, lah ni, nak baiki segala amalan kita. Semua cerita-cerita lagu ni kita nak jadi iktibar. Maka jauh kebinas, jauh daripada rahmat Allah apabila seseorang itu tidak beriman. Bila disebut pada ayat thumma arsalna rusulana, ayat ni tak ada habis ni. Kita ambil kerat test kat ni thumma arsalna rusulana tatra. Kemudian kami utuskan rasul-rasul kami silih berganti, iaitu Allah menyatakan setelah itu dibangkitkannya beberapa umat antara satu dengan yang lain pula diutuskan betul-betul pada rasul. Dia apa ni rasul tu bila mati seorang mari seorang berapa dah rasul ni? 313 orang kalau mengikut dalam riwayatnya. Dia sebut dalam Qurannya 25. Gitu dah. Jadi 313 orang start daripada Nabi Adam ni turun akhir sekali marilah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sambung sinilah minggu depan ni. Wallahu a'lam.